Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk modul iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional di Malaysia. Berikut merupakan nama ahli kumpulan kami iaitu ahli kumpulan 8. Yang pertama, Nur Hartini binti Muhammad Jamal Abdullah Nasir A187030, Nur Adanalia binti Rosli A186459, Siti Nurliana Husna binti Lokman A187211, Fatini Zulaika binti Alias A189049, Siti Aisyah binti Ceri A188515 dan akhir sekali Nur Atira Izazi binti Zahariman A185952. Pertama ialah pengenalan. Pembinaan kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa iaitu Information Communication Technology ICT dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan berbagai lagi tapak digital. Ianya telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan generasi termasuk di Malaysia. Dari satu segi, ICT dapat merapatkan jurang komunikasi di antara satu sama lain. Namun, tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini yang menjadikannya seperti digital jungle. Selain itu, ICT boleh menjadi kawan dan jadi lawan, positif dan negatif, membina dan menghancurkan kehidupan seseorang. Dengan berleluasanya fake news melalui media sosial seperti Facebook adalah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan orang awam. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Seterusnya, keharmonian sesebuah negara disumbangkan oleh pengurusan yang baik dalam komponen sosial, ekonomi dan politik. Individu, keluarga dan institusi atau organisasi merupakan ejen sosial penting yang menyumbang segala bentuk aktiviti dalam sesebuah masyarakat. Termasuk dalam komponen penting kesejahteraan negara ini ialah tanggungjawab bersama terhadap kerja-kerja kemasyarakatan yang masih dipupuk dan disemai sebagai satu budaya yang menjadi teras kemakmuran negara. Evolusi dan penglobalan teknologi akan terus meningkat dan berkembang dari suatu masa ke suatu masa yang lain. Manusia perlu bersikap terbuka dan mengikut arus kemajuan teknologi supaya tidak ketinggalan. Ilmu berkaitan teknologi perlu dititik beratkan dan dikuasai bagi meningkatkan kompetensi dan kemahiran bagi mengikut arus penglobalan teknologi. Oleh itu, manusia perlu menggunakan akal yang waras yang berpaksikan ajaran agama bagi menilai sesuatu maklumat dan bahan diperolehi mengikut teknologi. Penglobalan teknologi sangat memberi manfaat kepada manusia bagi memudahkan sesuatu urusan dan pekerjaan, contohnya dalam bidang pertanian dan makanan, pengangkutan, pembinaan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan media dan kecerdasan buatan iaitu AI. Evolusi konsep ICT. Apa itu ICT? ICT ialah singkatan kepada Information Communication Technology. Teknologi ialah suatu sistem bagi memudahkan manusia memenuhi keperluannya dari masa ke semasa. Seterusnya, maklumat bermaksud data yang tersusun dan komunikasi ialah proses saling menghantar dan menerima maklumat dari satu pihak ke pihak yang lain. ICT merupakan suatu alat perkongsian maklumat yang berpotensi untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan, ekonomi, politik dan juga sosial sama ada digunakan secara formal atau tidak formal. Ianya melampaui batas umur, etnik, gender sama ada lelaki atau perempuan, orang kurang upaya, muda atau tua, bangsa tanpa ada sempadan masa. Perkembangan ICT. Perkembangan ICT bermula pada tahun 1805 iaitu akhbar dan seterusnya 1874 telefon, 1937 radio, 1963 televisyen, 1966 komputer dan seterusnya 1985 telefon bimbit dan akhir sekali 1987 internet. Evolusi teknologi dan ICT di Malaysia.
Bahagian pertama, Rukun Negara 31 Ogos 1970, Kemerdekaan ke-13, membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, yang mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan sesama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Perkembangan internet di Malaysia bermula pada tahun 1983 apabila netizen Malaysia yang pertama iaitu Dr. Mohamed Awanglah, salah seorang ahli lembaga pengarah OUM, memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaya. Pada ketika itu, beliau merupakan ahli akademik Fakulti Elektronik di Universiti Malaya. Dr. Mohamed Awanglah telah membuat hubungan internet yang sama di akhir tahun 1984 ketika beliau ditempatkan di MyMOS. Pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia, RANCOM, dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Mohamed Awanglah. Universiti-universiti tempatan merupakan pengguna RANCOM pada peringkat awal. Ianya terus berkembang dengan sokongan dan perhatian dari pihak swasta. Tempuan awal penggunaan RANCOM ialah pada mail dan forum elektronik, walaupun ia mempunyai keupayaan komunikasi dan perkongsian sumber. Projek RANCOM bukan sahaja memberi pengalaman dari segi pembangunan teknologi, malah ia juga mendedahkan beberapa kelemahan, kekurangan dan juga potensi penggunaan teknologi, rangkaian komunikasi dan isu-isu pengurusan yang berkaitan dengannya. Berdasarkan kepada pengalaman ini, program jaring Joint Advice Integrated Networking telah dirumuskan dan ianya dilancarkan pada tahun 1991 yang bertujuan untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara bersepadu dan lebih menyeluruh. Secara praktiknya, segala kegiatan dan pengalaman projek RANCOM telah diserapkan ke dalam projek jaring. Impak pengglobalan teknologi dalam bidang pertanian. Dari segi penyelidikan, peningkatan penyelidikan untuk menghasilkan ciptaan baharu, hasil yang optimum, penjimatan kos operasi dan tenaga buruh dapat dikurangkan. Dan terakhir, dari segi pendapatan, meningkatkan pendapatan petani. Seterusnya, impak pengglobalan teknologi dalam bidang pembinaan. Dari segi proses projek, tempoh yang singkat untuk pemaju, menyiap dan melengkapkan projek, produktiviti dan kualiti, penggunaan pembinaan yang lebih baik melalui jentera dan peralatan, dan yang terakhir, penjabatan masa. Impak pengglobalan teknologi dalam bidang makanan. Dari segi peningkatan pengeluaran, penggunaan jentera berteknologi dalam pengeluaran, meningkatkan kualiti dan kuantiti, penghasilan makanan yang lebih banyak dan lebih singkat. Seterusnya, pembukaan kawasan baru, pembukaan ladang pertanian dengan lebih mudah dan cepat. Dari segi impak pengglobalan teknologi dalam bidang ekonomi pula, dapat meningkatkan produktiviti pembuatan, sumbangan kepada ekonomi negara, menguatkan kapasiti inovasi dan tenaga mahir meningkat. Dan yang terakhir, antara impak pengglobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan ialah maklumat yang cepat dan padat, menjimatkan masa dan tenaga, mengenali satu sama lain, kaedah yang mudah dan mengeratkan hubungan silaturahim. Seterusnya, hubungan manusia dan ICT. Yang pertama, digunakan sebagai alat komunikasi dan kerja. Yang kedua adalah dianggap sebagai beban kerja, beban hidup dan beban keselamatan cyber. Yang ketiga, digunakan untuk pengurusan kewangan dan urusan jual beli secara atas talian. Dan yang keempat, wujud dalam pelbagai bentuk seperti apps, social media dan media perniagaan. Selanjutnya, ICT digunakan sebagai alat. Ia dapat memudahkan urusan harian manusia, meringankan beban untuk melakukan kerja, komunikasi antara satu sama lain dapat dilakukan lebih efisien, juga menghubungkan manusia tanpa mengenali jarak dan masa. Seterusnya, hubungan manusia dan ICT yang kedua ialah ICT menjadi satu beban. ICT menyebabkan kesukaran bagi individu yang kurang mahir teknologi canggih seperti orang yang berusia
dan orang yang sudah terbiasa cara tradisional. Seperti yang kita boleh lihat di restoran, di mana kod QR sering digunakan sekarang bagi menggantikan menu fizikal yang merupakan satu perkara yang leceh bagi orang-orang yang sudah berusia dan sudah terbiasa dengan menu secara fizikal. Selain itu, ICT menjadi satu beban seharian untuk komitmen hidup seperti bayaran bil, kereta dan hutang pinjaman pendidikan. ICT menjadi satu beban hidup kerana tidak mampu mencapai keseimbangan kerja dan kehidupan peribadi, di mana ICT menyediakan satu platform di mana individu boleh bekerja dari mana sahaja dan pada waktu bila-bila sahaja. Dan hal ini akan menyebabkan mereka perlu bekerja sepanjang hari, perjumpaan di waktu malam dan di luar waktu bekerja. Selain itu, beban kehidupan baru iaitu keselamatan sosial yang tidak stabil yang menyebabkan jenayah cyber seperti berita palsu, fitnah, scam dan buli cyber. Selain itu, hubungan manusia dan ICT berkait rapat dalam pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan kini sering dilakukan secara online seperti perbankan secara online, simpanan dana peribadi seperti KWSP dan tabung haji. Pengurusan secara online ini memudahkan urusan jual beli atas talian dan secara fizikal. Secara atas talian, seperti contoh, laman sesawang dan aplikasi e-dagang seperti Shopee dan Zalora. Manakala dari segi fizikal pula, ialah kod QR yang dipaparkan di gerai dan kedai-kedai. Akhir sekali, ICT juga muncul dalam pelbagai bentuk. Yang pertama ialah apps yang memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan maupun pembelajaran seperti MS Word, MS Teams dan Excel. Yang kedua adalah social media seperti Instagram, Facebook dan TikTok. Dan yang ketiga, medium perniagaan iaitu seperti Shopee, Carousel dan Lazada. Teknologi maklumat dan komunikasi ataupun nama lainnya iaitu ICT secara ringkasnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dengan kata lain, ICT adalah sangat penting dalam realiti kehidupan masa kini. ICT ini juga mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan yang terbaik. Walau bagaimanapun, ICT ini mempunyai kekurangannya tersendiri kerana sering disalahguna untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia. Jadi, sebagai masyarakat yang bertamadun, kita seharusnya mempunyai fikiran yang rasional dalam mengendalikan teknologi bagi memupuk kesepaduan kaum masyarakat dalam negara. Oleh itu, Malaysia akan dipandang sebagai negara yang canggih dan maju jika dapat menggunakan teknologi dunia dengan sebaiknya. ICT yang diurus dengan penuh beretika mampu meneraju peradaban manusia pada masa hadapan, terutamanya di Malaysia.